Salam sejahtera semua pelajar. Hari ini saya akan bincang dengan anda bab 1 pengenalan makroekonomi. Dalam pengenalan makroekonomi, anda akan belajar apa itu definisi makroekonomi, pemboleh ubah makroekonomi, maklumat dan dasar makroekonomi. Dengan erti lain, selepas belajar bahagian pengenalan makroekonomi, pelajar perlu menguasai definisi makroekonomi, pemboleh ubah makroekonomi, maklumat dan dasar makroekonomi. Apa itu makroekonomi? Iaitu adalah satu pengajian ekonomi secara menyeluruh yang melibatkan pemboleh ubah ekonomi antaranya seperti guna tenaga dan pengangguran, tingkat harga umum, imbangan pembayaran dan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Pemboleh ubah makroekonomi yang anda akan belajar hanya terdiri daripada 4 ini sahaja. Okey, selain ini adalah definisi makroekonomi. Makroekonomi juga kategori sebagai satu kajian kegiatan dan interaksi antara sektor isi rumah, khidmat kerajaan dan sektor luar negara secara menyeluruh dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Okay, skop analisis makroekonomi ini anda akan belajar faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi, masalah-masalah makroekonomi, dasar kerajaan untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, masalah-masalah makroekonomi, masalah makroekonomi antaranya adalah seperti inflasi, iaitu kenaikan tingkat harga umum secara berterusan, dan juga deflasi bermaksud ekonomi terbantuk dekat sana. Okey, masalah-masalah makroekonomi ini, bila kita nak tahu apa masalah ini dah berlaku, kita mesti nak kena tahu apa faktor yang menyebabkan inflasi, apa faktor yang menyebabkan deflasi. Bila kita tahu faktor, kita tahu masalah dan kita mesti cari jalan mengatasinya, iaitu cara atasi. Cara atasi ini kita panggil dasar kerajaan. Nanti kita teritikan. Okey, seterusnya kita tengok pemboleh ubah makroekonomi. Pemboleh ubah makroekonomi yang anda akan belajar dibahagikan kepada 4. Pertama adalah guna tenaga dan pengangguran. Kedua adalah tingkat harga umum dan inflasi. Ketiga, imbangan pembayaran. Dan akhir sekali ada pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Definisi bagi pemboleh ubah makroekonomi adalah pemboleh ubah makroekonomi sebenarnya adalah satu data statistik yang digunakan untuk ukur prestasi kegiatan ekonomi. Contoh misal ambil tingkat harga umum. Okey, tingkat harga umum ini mungkin ini adalah tahun. Okey, indeks harga pengguna. Okey, let's say tahun 2015 adalah 100. 2 tahun 2016 ada 110. Tahun 2017 adalah 120 like that. Okey, benda ini kita panggil data statistik. Apa kegunaannya ini? Okey, kalau kita nak tengok adakah berlaku inflasi, kita panggil kadar inflasi ini, kita akan guna indeks harga pengguna tahun semasa pergi tolak tak indeks harga tahun sebelum bahagi kepada indeks harga pengguna tahun sebelum. Okey, darab 100. Maka you cari keluar nombor dekat sini. Kalau ini naik bermaksud berlaku inflasi, kalau ini turun bermaksud berlaku deflasi. Ini menunjukkan ukur prestasi kegiatan ekonomi. Itu maksudnya pemboleh ubah makroekonomi. Okey, pertama kita telitikan guna tenaga dan pengangguran. Okey, kita fahamkan dalam guna tenaga dan pengangguran, tenaga buruh ini adalah penduduk dalam lingkungan 15 hingga 64 tahun, sedang bekerja dan sedang mencari pekerja. Tidak termasuk pelajar, pesara suri rumah dan OKU. Okey, kedua terdiri daripada guna tenaga. Guna tenaga buruh yang digunakan dalam pelbagai kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Dengan erti lain, mereka yang sedang bekerja, sedang mempunyai pekerjaan. Okey, penganggur adalah mereka yang ingin dan sanggup bekerja pada kadar upah tertentu. Poin ini sangat penting. Ingin dan sanggup bekerja pada kadar upah tertentu tetapi masih belum mendapat sebalang pekerjaan. Kenapa mesti mention perkataan ingin dan sanggup bekerja pada kadar upah tertentu? Anda cuba bayangkan anda sekarang ini adalah tidak habis pengajian dekat Universiti Malaya jurusan perikanan. Okey, so dah graduate, you pergi cari pekerja. Okey, pengurus dekat syarikat tu menawarkan gaji kepada anda hanya 1,000 sahaja. Adakah anda sanggup terima jawatan tersebut? Okey, saya rasa ramai orang sekarang tengah jawab tak. Kenapa? Sebab upah terlalu rendah.
Itulah maksudnya bila kita tulis penganggur punya definisi, kita mention ini dah sanggup bekerja pada upah tertentu tetapi masih belum mendapat sebarang pekerjaan. Okey, ini melupakan definisi dia. Okey, sekarang Misong cuba buat satu rumusan. Kita fahamkan ini penduduk. Okey, bermaksud sebaik saja lahir sampai mati. Okey, penduduk. Okey, dalam penduduk ini kita bahagi kepada dua bahagian. Penduduk yang umurnya 15 hingga 40 tahun. Penduduk dekat sini adalah penduduk mungkin berapa bulan, 1 bulan, okay, lebih daripada 64 tahun. Okay. Dekat sini penduduk 15 sampai 64 ini kita boleh bahagi kepada dua yang utama. Satu panggil tenaga buruh. Okay, satu panggil bukan tenaga buruh. Okay, kita fahamkan tenaga buruh bermaksud mereka penduduk dalam lingkungan 15 hingga 64 tahun sedang mencari pekerjaan dan sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan sedang bekerja kita panggil guna tenaga, sedang mencari pekerjaan kita panggil penganggur. Okay? Okay, kita juga fahamkan bukan tenaga buruh ini adalah siapa? OKU. Okay? Ada siapa lagi? Pesara. Okay, more than 64 like that. Okay, so kita fahamkan lagi ada siapa? Suri rumah, pelajar macam you. Macam you orang sudah umur lingkungan ni tapi you tak kerja lagi. Tak boleh kategori tenaga buruh sebab you adalah sebagai seorang pelajar. Okay, fahamkan. Okay, berdasarkan dekat sini, actually kita pun boleh keluarkan beberapa rumus. Okay, anda cuba tengok penduduk 15 hingga 64 tahun. Kalau misalnya tengok dari sini, ia terdiri daripada siapa? Tenaga buruh tambah bukan tenaga buruh. Okay, from here. Okay. Lepas tu kalau misalnya nak tengok tenaga buruh. Tenaga buruh dekat sini, dia ada terdiri daripada siapa? Guna tenaga tambah penganggur. Okay. So berdasarkan sini, saya boleh create dua lagi. So sekarang saya nak cari guna tenaga, bermaksud tenaga buruh ini pergi tolak penganggur. Okay, kalau saya ini penganggur, bermaksud tenaga buruh pergi tolak guna tenaga. Okay, so lepas tu yang ketiga jenis yang ketiga adalah kadar. Kadar dengan erti lain bermaksud peratusan. Okay, kalau saya nak cari kadar penganggur, kadar pengangguran, so bermaksud saya akan guna ini, jumlah penganggur. Bahagi kepada siapa? Bahagi kepada tenaga buruh. Sebab dia di bawah kategori tenaga buruh. Darab 100. So, kalau saya nak cari kadar guna tenaga, bermaksud kadar guna tenaga. Kadar guna tenaga, bermaksud dekat sini adalah guna tenaga bahagi kepada tenaga buruh darab 100. Okay. Kalau dekat sini saya nak cari kadar penyertaan penduduk 15 hingga 64 tahun, bermaksud dekat sini saya akan guna penduduk 15 hingga 64 bahagi kepada jumlah penduduk darab 100. Okay? You okay? Okay. Maka kita telitikan yang seterusnya. Okay, ini rumus. Kita telitikan perburuh ubah yang ketiga, kita panggil tingkat harga umum dan inflasi. Okay, tingkat harga umum adalah tingkat harga purata sekumpulan barang dan perkhidmatan pada tempoh masa tertentu. Inflasi pula adalah tingkat harga umum barang dan perkhidmatan meningkat, bermaksud harga barang meningkat secara menyeluruh dan berterusan. Kalau dia hanya meningkat sekali sahaja, ia tidak dikategori sebagai inflasi. Antara faktor yang menyebabkan inflasi adalah seperti kenaikan permintaan agregat, AD bermaksud permintaan agregat. Okay, kos pengeluaran, harga barang import naik dan tambahan bekalan, kesan yang antaranya seperti menyebabkan kemerosotan pendapatan negara, kos hidup penduduk meningkat, ekspor negara menjadi kurang daya saing. Okay, kita cuba tengok kadar inflasi punya rumus, iaitu peratusan kenaikan. Maksud dia, peratusan kenaikan tingkat harga umum sesuatu barang berbanding dengan tahun sebelumnya. Ini adalah rumus dia, tahun semasa indeks harga pengguna, tahun semasa tolak indeks harga tahun sebelum, bahagi kepada indeks harga tahun sebelum darab 100.
Okay. Seterusnya kita tengok apa itu imbangan pembayaran, iaitu penyata kewangan yang merekodkan nilai semua urus niaga dan aliran modal yang dilakukan antara sesebuah negara dengan negara lain dalam tempoh masa setahun. Okay. Keadaan imbangan pembayaran akan wujud 3 keadaan. Pertama, lebihan imbangan pembayaran bermaksud bila nilai penerimaan dari luar negara lebih daripada nilai pembayaran ke luar negara seimbang, terima sama dengan bayar, dan defisit adalah terima kurang daripada bayar ke luar negara. Okay. Dan apa kegunaannya data pendapatannya? Okay. Seterusnya kita cuba tengok pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan negara adalah jumlah nilai barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah negara. Pertumbuhan ekonomi pula adalah perubahan dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan pada tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya. Okay. Perubahan dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan. Pendapatan negara adalah jumlah nilai, keyword yang penting, barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sebuah negara. Okay. Bermaksud pertumbuhan ekonomi ini adalah diuji ataupun dikira berdasarkan data pendapatan negara. Maka peningkatan jumlah barang dan perkhidmatan sesuatu tahun lebih daripada tahun sebelumnya, maka bermaksud mengalami kadar pertumbuhan ekonomi. Okay. Kadar pertumbuhan ekonomi, formula dia, rumus dia adalah pendapatan negara benar, keluaran negara benar. KNK bermaksud keluaran negara benar. Kasar benar. Keluaran negara kasar benar tahun semasa tolak keluaran negara kasar benar tahun sebelum dalamnya. Okay. KDNK pula menunjukkan keluaran daran negara kasar. Mungkin anda akan tertanya, apa yang perbezaan? Dua-dua ini juga dikategori sebagai pendapatan negara. Okay. Data bahagian yang lebih detail KNK dan KDNK perbezaannya kita akan telitikan dekat bab 2. Okay. Sebelum kita berhenti dekat bahagian pertama, part pertama, bab 1, anda cuba telitikan dekat sini. Kita fahamkan pemboleh ubah makroekonomi kita ini adalah terdiri daripada 4. Okay. Terdiri daripada 4. Pertama, guna tenaga dan pengangguran, tingkat harga umum, imbangan dan pendapatan negara. Okay. GTIP. Okay. IPTG. Institusi Pengajian Tinggi Guru. Nampak tak? So, I stand for imbangan pembayaran. P stand for pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. T stand for tingkat harga umum dan inflasi. G stand for guna tenaga dan pengangguran. Okay. Bahagian pertama bagi bab 1 setakat ini saja. Harap anda memahami apa yang Miss Hong ceritakan.